Jadi insya-Allah lah, saya nampak je bang kat abang, tapi saya tak suka pada pergaduhan ekstrim ni. Saya tak minat. Maksudnya jelas bahawa kita boleh buat full stop dengan mengatakan anda seorang yang tegas. Tetapi anda bukan orang yang ada kecenderungan untuk bertumpah darah. Tak ada bang. Full stop kat situ. Full stop kat situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jumpa di Garsi TV. Hari ini untuk siaran 7 hari bulan September 2021. Saya minta maaf saya tak bersiaran petang tadi kerana keletihan, kerana semalam sound check kita 2 jam lebih. Lepas tu saya naikkan topi Garasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu saya nak nasihatkan tuan-tuan, bagi mereka yang BBNU dalam Garasi, walaupun Garasi ni pun BBNU, kita baru setahun lebih. Tuan-tuan yang tak faham kepala ekor Garasi TV ni, saya tengok dekat poster, saya tak larat kick, saya kick dari 71. Tak apa, kita buang semua benda yang tak ada kualiti. Sebab saya beritahu pada saudara, daripada Garasi bermula dengan 2,230 follower. Sampailah semalam kita cecah 150,000 follower. Kita tak pernah sebut follower, kita sebut rakan. Daripada dulu semua orang tahu kita meraihkan semua orang. Jadi berarti kebencian, hentam-hentam orang, maki hamun. Saya tadi dengan tangan saya tak larat nak kick kat poster, sekarang Sani tengah kick. Komen malam ni akan ada 3 editor akan buat kick. Admin Niza akan buat kick, admin Syarif Kadir akan buat kick, dan admin Sony akan buat kick. Saya beritahu dengan tuan-tuan senang je. Kalau tuan-tuan penuh dengan kebencian, tuan-tuan memang gangster dalam maya ni, tuan-tuan pergi cari tempat lain lah yang kesamsingan tuan-tuan akan dilayan. Sebab dalam Garasi ni kita dah buat daripada dulu budaya berfikir. Saya jemput orang yang paling saya tak suka. Saya pun dah cakap kata dekat dia tadi, ini first time saya akan mula bercakap dengan orang yang paling saya tak suka. Tapi saya beritahu kepada Azri, saya dan anda akan menjadi orang yang menjadi contoh kalau boleh, walaupun sedikit. Berarti politik ni bukan segala alat untuk memusuhkan kita. Betul. Dalam banyak benda kita boleh bekerja sama. Saya pun nak cari ruang lepas meeting nanti apa kerjasama saya boleh buat dengan dia untuk kebaikan dari orang kata apa, terhasil kebaikan dari dua orang yang pandangan hidup yang berbeza. Jadi tuan-tuan malam ni hati-hati. Pemaki-pemaki palatau-palatau dan malauntau. Tuan-tuan, saya dah kick sampailah saya dipanggil duduk kan, sebab saya cukup pantang. Saya beritahu pada saudara-saudari sekalian dulu, saya pernah bawa orang yang sebaik dan selembut Profesor Datuk Dr. Harina Siras, saudara maki. Saya bawa Dr. Frosam Rohayu yang saya anggap macam kakak, yang saya sayang, yang saya anggap kata tak adalah kata dia yang saya tak pernah patuh, pun saudara maki. Jadi saya tak boleh nak elak, pemaki ni memang dah banyak. Jadi kita akan kick je, saya kick tadi pun dah ramai. Berapa kita ada angka sekarang? Saya tunggu angka sebab saya tak akan bagi Azri buka mulut. 837. Azri. Saya dah cakap dekat abang. Saya biasanya kalau orang lelaki ni saya panggil abang lah. Saya bertahun-tahun mengenal abang dalam online lah. Tak main online pun duk tengok je kan. Kira saya dah dahsyat dia ni. Maksudnya tak pernahlah saya jatuh hati kepada seorang yang dipanggil Sir Azri ni. Tapi saya gembira untuk bercakap. Seperti mana saya dengan guru saya selalu stream dengan Tan Sri Juan, walaupun saya banyak tak bersetuju dengan dia. Kawan baik kita. Saya minum kopi pagi-pagi dengan Tan Sri Zam arwah, walaupun saya pergi dan bangun awal hanya untuk mendengar benda-benda yang saya tak bersetuju. Kerana saya selalu mengatakan bahawa untuk menjadi orang yang tahu tentang banyak perkara, sumber utama mestilah daripada orang yang kita tak bersetuju. Betul. Okey, itu kenapa saya bawa abang sini. Saya tanya dengan abang ni, personality kenapa abang keras? Keras Saya seorang keras je, tapi saya rasa saya macam ada boleh kontrol lah mind. Tapi saya tengok kalau abang Azri sebut Azri ni seorang keras lah. Mungkin sebab dah azali macam tu kot. Azali daripada kecil, dan memang dulu pun memang baran lah. Tu yang main boxing. Saya bekas boxer untuk negeri Johor. Johor. Saya lahir Kelantan, membesar di Johor. Jadi main boxing untuk negeri Johor, untuk mengawal kemarahan. Main boxing lah. Dan ini peribadilah. Tapi nampak ganas saya ni mungkin dekat online je kot. Tapi dekat luar saya tak diganas pun. Betul. Penyayang orang dia. Pecinta wanita. Pecinta wanita kan. Tapi mungkin daripada segi sudut politik,
daripada mana zaman blogger dulu, memang inilah karakter saya. Cuma saya rasa mungkin sekarang ni dah beransur lembut sedikit lah. Kan? Mungkin dah faktor umur pun jadi penentu juga. Betul. Kan? Tapi itulah. Abang blog tahun bila? 2008. Masa tu usia berapa? Masa tu Gomor. Ya, usia abang berapa? Usia tak ingat 20 lebih kata. Oh, 20 lebih. That mean ini adalah tahun yang ke-13 bermain dalam media sosial. Saya ada nak tanya abang satu benda. Daripada seorang yang berada dalam blog, kemudian abang pergi ke parti. Itu waktu yang saya paling terkejut adalah bila saya tengok nama abang mencalonkan diri untuk Exco Pemuda. Ya. Sebenarnya apa yang abang lihat tentang saya wartawan, baik dengan semua orang, tapi saya tidak pernah berada dalam parti. Apa yang abang rasa tentang akhirnya politik parti? Tak kira lah, kawan abang ada yang masuk PAS, kawan abang ada juga masuk parti, itu kata sebab kita kawan dengan semua orang. Tapi abang rasa apa yang menyeret Azri menjadi ahli parti? Saya start politik ni pun, minat ni pun sebab perjuangan lah. Saya rasa semua orang pun tahu kan, saya ni kalau dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang saya akan lawan lah. Dan DAP lah. Ni dua benda yang daripada dulu pun saya akan lawan. Cuma saya melihatlah sejarah parti UMNO ni daripada mana, PAS, PKR. Malah parti UMNO ni sampai saya pergi ke Museum UMNO di Melaka untuk mengetahui parti UMNO ni. Dan lepas pilihan raya 2013 baru saya menyertai parti UMNO. Oh, okey. Abang dah 2013 baru jadi ahli parti. Sebelum tu saya bukan ahli parti. Tapi perjuangan saya ni untuk pastikan negara ni tak jatuh ke tangan salah, iaitu Anwar Ibrahim lah. Jadi bila saya sertai parti politik ni dengan harapan untuk mengetahui apa yang ada dalam sistem parti ni. Tapi masa join 2013 tu saya tak merasai sebab saya hanya dilantik sebagai JK bahagian dan saya tak tahu berpolitik yang sebenarnya. Cuma apabila lepas UMNO kalah PRU ke-14, saya berkobar-kobar nak bertanding sebagai Exco Pemuda sebab nak bangkitkan, nak menjadi satu sejarah bahawa saya pernah menjadi Exco Pemuda yang mana memenangkan UMNO pada PRU ke-15. Bermakna daripada UMNO yang kalah tu saya menangkan balik. Dan itulah yang saya tawarkan diri bertanding Exco Pemuda dan terpilih. Tapi bila saya dah duduk dalam sistem yang sebenar, saya agak terkejut lah sebenarnya. Agak terkejut sebab baru saya tahu inilah politik. Jadi bila perkara tu berlaku, saya cuba juga, tapi saya lihat kebanyakan orang-orang politik sebenarnya bukan UMNO je, saya rasa PAS, PKR. Sebenarnya mereka tak mengetahui, tak mengenal siapakah musuh yang sebenar. Berpolitik untuk tujuan apa. Jadi kalau berpolitik untuk tujuan nak bagi sumbangan, nak bagi ni apa semua, saya rasa kita ni banyak lagi ahli majlis boleh buat. Tapi kita kena sedar bahawa politik ni dia boleh menyebabkan negara ni jatuh ke tangan yang salah. Dan itu yang berlaku PRU ke-14 bila anak muda membuat pilihan yang dengan kemarahan, yang mana akhirnya BN tumbang, PH menang dan 22 bulan rakyat melihat apa yang berlaku. Dan rakyat tak nak perkara ni berulang lagi. Jadi inilah politik yang sebenarnya. Sebenarnya banyak yang perlu di-reset. Reset dalam politik ni. Terutama parti-parti politik ni pun sama juga. Sebab sebenarnya tak nampak perjuangan tu untuk apa. Saya menjadi seorang ayah yang suka bila tahun kalau PRU 15 ni, anak-anak saya semua akan mundi. Dan anak-anak saya kelihatannya seperti kalaulah tidak saya didik daripada sekarang pergi mengundi, tak akan pergi mengundi. Kerana anak-anak saya adalah generasi yang saya tak pernah sampai. Bapaknya wartawan, tapi bapaknya tak pernah sampai syarah politik di rumah. Tapi saya fikir, kata abang, ada rasa tak kata politik adalah sesuatu yang sangat traumatik. Sebab tu bila kita naik poster tadi, saya walaupun saya delete banyak, saya tengok profil, saya fikir traumatik dan juga hatred paling ketara adalah di kalangan orang muda. Yang maksudnya kalau saya letak siapa, kalau hari ni saya tak jemput abang pun, saya jemput Rafizi. Saya tak jemput abang Rafizi pun, saya jemput Liu Chitong. Saya tak jemput Liu Chitong pun, saya jemput Nik Muhammad Abdul. Makin hamunya sama akan ada. Abang rasa apa yang menjadikan mentaliti orang kita sekarang, terutama generasi abang lah, yang tua macam saya ni, dia mungkin berpada-pada. Yang muda ni langsung tak ada kawalan. Apa yang menjadikan hatred atau kebencian tu jadi di luar kawalan hingga orang apabila nak bercakap tentang orang politik,
Yang ada dalam kata orang Melayu ni hanyalah maki, cela, aib dan jatuh ke orang. Kita langsung tak boleh bercakap dalam bahasa yang macam saya bercakap dengan abang lah. Jumpa orang yang paling saya menyampah pun, tapi bila jumpa sifat manusia tu kita kena dulukan. Hormati tamu, orang tak bersetuju dalam politik, mungkin boleh besok ajak Azri buat projek kemanusiaan sebab saya minat benda macam tu. Jadi apa salahnya kalau saya nak buka kelas boxing, Azri kata dia boleh jadi coach, saya panggil abang. Berarti saya boleh cakap 30 perkara yang saya tak bersetuju dengan abang, tapi kita ada 2-3 perkara saya masih collaborate abang. Tapi kenapa benda tu tak jadi pada orang Melayu? Saya rasa mungkin sebab masalah pemimpin yang ada, pemimpin Melayu yang ada dalam parti-parti politik hari ni. Dan kalau kita tengok pun sebenarnya kemarahan anak muda ni makin hari makin tinggi. Sebab itulah UMNO kalah PRU14. Kerana kekalahan UMNO tu disebabkan oleh faktor orang muda yang menolak pada waktu itu BN. Mereka marah. Mereka marah, mereka memberontak. Dan hari ni pun kalau kita tengok pun, orang muda tak percaya dah dengan parti politik ni. Orang muda dah tak percaya dengan parti politik dan mereka labelkan semua parti sama. Kalau dulu nampak macam PH okey, PH pun tak okey. Wak Imah PAS sendiri pun hari ni pun PAS pun ramai orang yang menyerang apabila PAS dah jadi kerajaan. So orang muda hari ni dia melihat orang politik tak boleh dipercayai. Tak boleh pakai. Sebab pemimpin tu sendiri. Mana taknya? Dulu pun dia, hari ni pun dia, besok pun dia nak lagi. Menepati teori old and dangerous yang saya selalu stream, saya akan bagi tahu kata kepada penonton-penonton muda bahawa kita semua akan mengalami satu trauma di mana kita diminta menukar baju daripada almari yang sama. Berarti kita mungkin pakai baju yang kita dah pernah pakai tapi takkan ada. Tapi abang dalam politik, saya tanya abang secara sistem, hari ni kita berdua tanpa parti dan kita berdua besok nak pilihan raya. Saya adalah orang yang tak mau nak mengundi kerana saya tak tahu siapa saya nak undi. Jadi abang pun datang jumpa saya. Apa nasihat abang pada saya? Kalau kita dua bukan orang parti, besok pilihan raya, saya adalah kawan yang buat keputusan tak mau mengundi kerana saya blur. Saya undi yang ni, saya rasa saya undi gergasi. Saya undi yang ni dinosaur. Saya undi yang ni buaya. Yang ni singa tua. Saya undi lagi satu, saya rasa saya tak tahu hantu dalam botol mana. Apa Azri akan cakap pada Zainal? PRU15 ni calon, bukan soal parti. Saya rasa anak muda hari ni melihat kepada calon, bukan lagi parti. Dan nasihat saya pada abang ni, pilihlah pemimpin yang benar-benar layak di kalangan yang bertanding tu. Mesti ada satu yang paling terbaik untuk menjadi wakil rakyat. Tapi itulah masalahnya kita. Masalahnya sistem politik yang ada negeri kita ni dah rosak. Walaupun orang tu bagus, tapi sebab parti, kita tak dapat pilih. Walaupun dia ni tak bagus, tapi sebab parti, kita kena pilih. Jadi ini masalah sebenarnya. Dan macam abang cakap tadi, sebenarnya politik itu tak salah. Tapi sistem yang ada dalam negara kita ni dah rosak sebenarnya. Saya melihat ini dah rosak teruk dan sebenarnya kena ada satu perubahan yang besar, landscape politik yang besar yang mengubah landscape politik supaya rakyat ada pilihan yang terbaik dan kita dapat pemimpin yang terbaik untuk mewakili mereka. Sebab kalau salah macam tempoh hari, negara boleh jatuh ke tangan yang salah. Jadi kita nak mengelakkan negara ni jatuh ke tangan yang salah. Dan dalam masa yang sama, yang terpenting adalah kita mendapat pemimpin wakil rakyat yang terbaik untuk menjaga kawasan. Tapi sistem yang ada ni, sistem ni dah rosak teruk bang. Saya nampak kata daripada abang datang tadi, note-nya, key-nya, slow-nya, dia punya adrenalinnya, bukan yang selalu saya nampak. Maksudnya kalau mungkin selama ni saya tengok banyak di media sosial kan. Jadi saya rasa seorang pengkelahi dan seorang kamsing politik yang sangat menakutkan. Tapi bila saya buat, saya selalu percaya semua orang ada good side. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga berusaha untuk mendapatkan Liu Chitong dari DAP untuk mendengar pandangan walaupun kita dengar Sir Azri. Cuma saya tak akan banyakkan, sebulan satu. Kerana garasi ni, network dan juga konten yang kami tawarkan ni adalah konten-konten yang saya fikir kata anda tak dapat di TV mainstream. Sudah tentulah Sir Azri tak ada di mainstream. Mana yang ada di mainstream saya rasa insya-Allah. Ada juga menteri yang datang nak minta. Saya lelah insya-Allah, saya beritahu kata tak payahlah Datuk Seri, sebab saya rasa saya nak kekalkan garasi ni benda-benda yang saya rasa ruangnya kepada mainstream tak ada. Dia orang ni tak ada ruang di mainstream. Jadi tuan-tuan, berapa ribu kita ada Nuasa?
3,007. Alhamdulillah tinggi. Saya nak tanya dengan Abang Azri. Kenapa politik kita tak boleh saling kulit? Saya nak cerita, walaupun daripada parti belah mana saya ni lah, kata sekarang ni berada atas pagar ni Abang Azri kan. Saya terang cakap lah. Saya ingat kalau tanya orang Malaysia 10 orang, 7 menyampah dengan politik ni. 8 kot. 8 menyampah. Tapi kita perlukan semua keluar mengundi untuk memastikan kerana kalau paras undi jadi rendah kerana rakyat boikot, berarti pelabur juga akan mengatakan ini adalah kerajaan yang dipilih oleh sistem demokrasi yang pengundinya keluar sikit. Berarti PRU 15 akan menjadikan negara kita buruk juga. Sama lagi. Sama lagi. Pelabur akan kata macam mana pengundi dia keluar below 50%. Ini tidak menggambarkan kerajaan ini kuat dan apa-apa boleh terjadi. Berarti kita nak anak-anak muda kita dan pengundi-pengundi kita keluar mengundi. Tapi pada waktu yang sama saya fikir semua orang akan ada trauma dengan saya. Saya pangkah parti A, saya akan dapat. Saya dah tahu dah A ni akan buat apa. Saya pangkah B, pangkah C. Tetapi sekurang-kurangnya Abang Azri, bagaimana kita nak buat perlahan-lahan dalam PRU 15? Orang muda ataupun pemimpin yang kita rasa boleh ke depan, boleh kita gerakkan. Berarti kalau parti tak pilih dia orang, Abang Azri rasa apakah saya ada keyakinan orang-orang yang kuat personality dia dan bertanding atas bebas ada potensi untuk menang di tengah-tengah frustrasi rakyat yang sangat dahsyat. Tak mustahil sebab macam kita cakap hari ni, ramai orang muda, bukan orang muda je, saya rasa orang yang peringkat berumur pun dah menyampah dengan orang politik. Kita kena tolak orang parti. Kalau orang parti ni mungkin jumlah dia lebih kurang dalam 5-6 juta je. Ya, betul. Tapi rakyatnya ada puluh juta. Yang boleh mengundi tak ada berapa belas juta. 21 juta yang boleh mengundi. Dan PRU 15 ni, oleh kerana orang dah menyampah dengan orang politik, parti politik yang ada ni, tak mustahil calon bebas tu boleh menang. Sebab dia berbeza dengan dulu. Dulu handphone pun tak ada. Hari ni semua orang boleh tahu, orang boleh tengok berita, orang boleh kenal calon. Saya rasa PRU ke-15 ni, kalau sistem yang sekarang ni masih ada lagi, ramai calon-calon bebas yang akan bertanding. Ramai calon-calon bebas yang bertanding dan dia akan jadi satu seolah-olah macam Indonesia, banyak parti. Dalam satu ketahundi itu ada banyak parti yang bertanding. Dan sekarang ni pun kita tengok berapa banyak parti, Pejuangnya lagi dengan muda lagi Bersatu, dengan apa Bahtera lah. Dia banyak Putra. Jadi banyak parti. Dan tak mustahil lah pengundi akan membuat pilihan bukan berdasarkan parti tetapi individu tersebut. Best of the best yang akan menang. Dan tapi inilah sistem dia yang mana saya tak berminat. Saya dah duduk dalam parti, saya duduk dalam sistem. Saya dah melalui pilihan raya ke-13, pilihan raya ke-14. Saya melihat sistem yang ada ni dah rosak. Dan sebab tu saya, kalau abang perasan ataupun yang mana audien pernah tengok live-live saya ni, saya banyak mahukan satu perubahan yang besar. Sebab tu bila Tun Mahathir mencadangkan Mageran, saya sokong. Bukan sebab Tun Mahathir, tetapi sebab saya melihat satu perkara besar perlu dibuat sebelum PRU ke-15. Tadi abang cakap tadi, kalau perkara yang sama masih lagi, sistem yang sama ni, PRU 15, dia akan jadi macam ini lagi. Dengan lompat partinya, dengan kerajaan yang tak cukup, dan paling yang saya rasa menyedihkan, berapa banyak kabinet kita nak ada ni. Macam sekarang, 69 orang dalam kabinet. Sebelum ni, masa Tan Sri Muhyiddin Yassin, 72 orang kabinet. Betul ke sampai macam itu sekali kabinet yang perlu dibentuk? Tapi ini berlaku disebabkan oleh kerana nak jaga parti-parti ni, nak jaga ahli parlimen ni supaya tak lompat. Untuk mendapatkan sokongan, terpaksalah bantik menteri, tak cukup menteri bagi JLC. Jadi ini perkara yang saya rasa orang tak nak dah, rakyat tak nak dah ke depan ni. Tak nak perkara ni berulang lagi. So kena ada satu perubahan, totally reset sistem politik ni sebelum PRU 15. Yang ini harapan saya. Bila abang keluar daripada parti, abang rasa macam mana nak reset? Saya digantung. Gantung. Abang, bukan keluar abang digantung dari parti. Saya pasti kata abang tak akan fed up. Abang akan lihat pilihan raya 15 have to do something. Mungkin abang collaborate dengan ramai orang untuk menggerakkan sesuatu yang kita kata kalau inilah saya bersetuju. Kalau saya tanya sekarang abang dah bagi saya jawapan. Berarti saya terperangkap untuk menjadi give up dan saya tak boleh berdepan dan menjawab kepada anak-anak saya tentang politik pilihan raya 15 adalah kerana saya rasa betul
saya tak boleh explain sistem yang sangat miskin dan lemah ni. Maksudnya kalau saya jawab pada anak saya sedang menipu mereka untuk masuk ke dalam sistem macam ular yang akan membelit. Tapi apa benda yang kita boleh buat? Katalah hari ini saya dah bersetuju bang, kita lawan sistem ni yang kita rasa menjadikan the old and dangerous ni kekal berkuasa. Abang rasa daripada mana momentum anak muda perlu mulakan? Saya rasa hari ini apa yang paling penting adalah kesedaran untuk tahu apa itu politik. Sebab ramai orang muda ni dia tak tahu politik tu apa. Sebab tu cakap politik ni boleh menyebabkan negara ni jatuh ke tangan salah. Politik ni boleh menyebabkan rakyat, mak bapak yang ada ni jadi mangsa. Seperti mana 22 bulan dulu. Jadi dalam keadaan hari ni saya dah digantung parti. Saya tak berhenti lagi bercakap benda yang saya bercakap lepas PRU ke-14. Sampai hari ni benda yang sama juga. Iaitu apa itu politik, kesedaran politik, agenda pihak-pihak tertentu yang nak menjahanamkan negara, yang nak meruntuhkan kedaulatan negara. So pada saya apa yang paling penting ini adalah menyampaikan pemahaman kepada mereka apa itu politik. Tentang nak pilih siapa, PRU 15 baru buat penentuan. Tetapi setidaknya mereka tahu bahawa kuasa mereka untuk mengundi itu besar, yang mana kuasa ini boleh menyelamatkan negara, boleh menjatuhkan negara. So sekarang ni pada saya educate untuk tahu apa itu kuasa politik. Kuasa macam mana? Abang sebut tadi kedaulatan. Bila abang sebut kedaulatan, saya nak tanya satu. Untuk seorang yang ultra konservatif macam saya. Saya seorang ultra konservatif. Kedaulatan saya maksud je mestilah tentang Islam. Apa terjadi pun datang daripada parti mana pun. Kalau saya pernah menyokong, kalau saya pernah menentang, saya akan berpaling arah. Berarti parti yang saya tentang, kalau dia memelihara Islam, saya akan masuk. Parti yang saya sokong, kalau dia memelihara Islam, saya akan masuk. Yang kedua adalah kedaulatan Raja-Raja Melayu. Saya sangat ultra konservatif. Berarti Raja-Raja Melayu, apapun dalam keadaan saya, pilihan politik saya akan berubah demi Raja-Raja Melayu. Yang ketiga adalah kedudukan bangsa Melayu. Berarti, kalaulah akhirnya parti-parti Melayu ni tidak menyimpan rasa ingin melindungi bangsa Melayu, dan ada parti lain yang kemudian yang mengatakan perlembagaan bangsa Melayu ni akan dilindungi, pilihan politik saya juga akan berubah. Kerana ultra konservatif tidak melihat parti, dia melihat apa yang ada dalam perlembagaan. Apa yang abang sifatkan sebagai kedaulatan di mata kita ada jurang umur, saya rasa 20 tahun ni. Kita ni Malaysia ni memang menjadi idaman daripada dulu lagi, daripada zaman Portugis, Belanda, British, Jepun, British balik. Dan walaupun kita dah merdeka, tetapi kita kena jaga kedaulatan negara kita. Saya bagi contoh, contohnya macam Selat Melaka. Selat Melaka ni satu selat yang jadi tumpuan untuk dunia. Dan kita jangan lupa bahawa Selat Melaka ni pernah dituntut oleh Amerika Syarikat untuk jaga perairan Selat Melaka kita ni. Dan hari ni sendiri Laut Cina Selatan. Ni tentang isu kedaulatan negara kita. Sebab tu saya suka nak bagi tahu bahawa mengundi nanti kita boleh memastikan kedaulatan negara ni terjamin. Dan mengundi nanti juga boleh menyebabkan kedaulatan negara ni jatuh ke tangan salah. Sebab itulah bila cakap pasal kedaulatan ni, global yang ada ini, situasi global yang ada hari ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita. Laut Cina Selatan, abang pun tahu, tengah panas, tengah kecoh, tengah apa dan sebagainya. Tapi kalau negara ni jatuh ke tangan salah, bila-bila masa saja kita mungkin akan jadi pro kepada pihak Amerika. Macam dulu Datuk Najib dikatakan jual negara ni kepada China. Dikatakan pro kepada China. Mungkin satu masa pula kita akan jatuh kepada Amerika pula, pro kepada mereka. Jadi ini soal kedaulatan yang mana kita tak boleh kompromi lah. Kita tak perlu pro ke mana-mana. Kita jaga negara kita, yang mana baik kita ambil, yang mana tak baik kita kena tinggalkan lah. Kita ada 3,000 lebih sekarang 4.4. Saya akan tanya soalan paling jahat dan abang minum ayat dulu. Ini barulah datang soalan jahat. Dan dia petinju, tapi saya dia tak tinjukan saya malam ni. Bang, saya nak cakap istilah label. Saya kagum lah satu ketahanan mental lah bang. Macam saya tadi, mana-mana hater semua saya kick. Abang tak akan buat macam tu. Saya kick because saya start media sosial dengan menganggap bahawa saya nak latih bahawa kalau bangsa Melayu nak menjadi hebat apabila dua musuh dapat bekerjasama. Orang Melayu ni dua kawan kerjasama dah perkara biasa dah. Sampai satu masa saya bercita-cita dalam stream, dua musuh seteru yang hebat boleh bekerjasama, bagi ruang yang mereka boleh bekerjasama. Macam saya dengan Azim ni pandangan politik yang sangat berbeza tuan-tuan. Tapi saya akan lakukan juga sesuatu selepas ni untuk make sure saya ada kenangan melakukan kerja baik dengan seorang yang saya berbeza politik. Sama ada bantu orang miskin ke raise dana untuk budak kanser kita akan buat. Cuma saya tanya kepada abang, bila hatred ni datang label kan, masa saya selalu dengar orang panggil baru, tadi pun penuh tu macam politik. Sampai dengan aku dia bantai kata apa bersatu bayar kat aku.
Dia tak tahu aku nak jual seluar untung selai RM30 sepetang mikir. Ini kadang-kadang orang-orang yang masuk. Macam mana abang bina, saya nak belajar lah membina mental abang untuk mengingat bahawa untuk saya tak boleh terima sebagai seorang yang berkelulusan linguistik dan bahasa. Walaupun saya besar dekat Pekan Rabu bang. Tapi orang Kedah maki pun dia pilih hari pilih orang. Maksudnya kata makian tu di Kedah tu standard dia tinggi. Kawan baik, akrab, tidur sebantal, sanggup mati bersama, barulah dia tegur, nak Aram kau nak pergi mana? Dia tak akan tegur benda tu kepada yang tak rank. Tapi abang tengok macam mana abang lalui. Saya tengok dahsyat tu, maki hamun celaan yang dikenakan kepada abang. Lama dah kalau kena serang ni lama. Tu saya nak belajar sikit. Kena serang, komen, ugut bunuh, ugut pukul, macam-macam lah. Saya ambil satu pendekatan yang paling simple. Tak mati. Tak mati. Apatah lagi komen-komen kat sosial media ni. Tak mati. Sebab tu saya selama ni pun saya tak balas komen-komen yang maki hamun saya ni. Kadang-kadang saya like lagi komen tu ada lah. Oh ya? Apa kita kan like? Like komen dia. Oh, kena belajar banyak saya. Bagi dia saya delete and ban. Saya tak delete kan. Tapi mana yang agak melampau tu kita ban je. Tapi itu kita like komen tu. Sebenarnya ini peperangan mental. Sebenarnya mental siapa yang koyak? Okey. Abang bayangkan orang tu komen balon abang, abang like komen dia. Koyak dia. Tersipu dia. Koyak dia. Dia koyak. Jadi pada saya inilah sosial media yang mana perkara ni tak boleh elak. Dia orang akan masuk, dia akan serang apa semua dan yalah 1000 kebaikan kita buat. Kalau orang benci, benci. 1000 kejahatan kita buat. Kalau orang suka. Ya, jadi betul. pada saya perkara-perkara ni biarkan. Sebab ini mereka, pemikiran mereka ni macam-macam jenis. Macam abang tak suka saya, kan? Ada orang suka saya, tapi mereka ni ada pandangan masing-masing. Betul. Jadi biarkan je. Pada saya biarkan dan kita buat je kerja kita. Sebab yang penting kita tak boleh tentukan tak payah. benda, Sebab betul. Allah tahu niat kita dan komen tu tak bawa kita mati pun. Tak jejarkan periuk nasi kita, tak jejarkan rezeki kita. Biarlah dia nak komen-komen lah. Sebab tu daripada dulu pun saya komen-komen ni dahsyat bang. Dahsyat. Tadi saya baca pun saya delete. Tapi saya biar je komen-komen ni. Pada saya, inilah kehidupan kan. Biar je lah. Apa nak cakap lah bang. Bagaimana abang protect diri abang bila orang sebut kata, macam ni bang saya pernah lah terkena sekali di mana dialog saya yang panjang, brief saya yang panjang pasal apa ni COVID tentang kluster. Adalah satu pihak ni potong sebab menguntungkan menteri dia. Dia viral lah 2 minit. Ucapan saya stream saya petang tu dekat 1 jam. Habislah orang kata garasi ni pumping by Azmin, garasi ni pumping. Padahal dia tak tahu aku buka gundi bang. Asma bang nak menghitung barang buruk ni. Okey. Tapi macam mana saya tanya kepada abang, budaya kita boleh pergi sampai seteruk. Saya ingat lagi lah, saya ingat pembunuhan Hamid Gol, apa nama yang saya kata Samad Gol. Saya masih ingat kata sekiranya kita tidak mengendalikan kebencian, kita akan ulang tragedi pembunuhan Samad Gol. Saya sampai membesar, satu perkataan yang ayah saya pernah ajar saya. Ayah saya dulu ni sokong BN, tapi bekerja di kubu kuat orang PAS di Kuala Kedah. Jadi bapak saya ni arwah ni. Tapi arwah ni kata kepada saya, dia musuh macam mana dengan orang politik tu, itulah yang dia pinjam duit. Maksudnya masa pilihan raya tu dia bermusuh. Tapi bapak saya kata nak claim mana aku tak ada duit, dia lah dia aku minta. Jadi pada zaman bapak saya, hatred politik tu sampai level lepas pilihan raya boleh pinjam duit. Tapi sekarang saya tengok dahsyat lah bang, pemusuhan tu, kebencian kata-kata teruk. Saya kata sebab saya membesar dalam keadaan salah satu daripada kami boleh 5 tahun sekali ni kalau pilihan raya bang, kami rasa makan durian kalau jatuh pilihan raya tu dekat musim raya. Sebab bapak saya akan dapat lebih duit kerana beca dia disewa untuk gantung poster. Ini cerita pada tuan-tuan. Dan bila nak gantung poster ni bang, bukan senang bang. Yelah. Parang kena simpan orang. Tapi lepas pilihan raya, orang yang kelahi dengan bapak saya tu dah, bapak saya akan pinjam duit ni, aku ni anak aku nak sekolah. Saya dalam hati saya budak. Bukan itu hari. Gaduh bukan main. Gaduh bukan main, angkat-angkat geng. Orang Kedah 3 line adik-beradik ni. Tapi sekarang saya lihat lain. Saya lihat kata permusuhan tu hampir kafir pecah habis teruk lah. Jadi saya tak faham lah sebab daripada kecil bapak saya seorang yang sangat ultra. Tetapi tak ada musuh yang dia akan pukul dengan tangan dia kerana politik. Macam mana sekarang boleh berlaku benda macam tu? Abang pergi KK. Abang tengok
nilai budaya, nilai kesopanan, nilai adab yang kerajaan bawa sewaktu zaman abang. Dengan kerajaan yang ada bukan hari ni, baru-baru ni. Jauh beza bang. Kalau dulu kita tengok kempen-kempen dekat televisyen ni, banyak menerapkan nilai-nilai ni semua. Tak ada dah bang. Sebagai contoh, Merdeka. Saya rasa abang ingat ke sekut tahun 90-an, orang rata gantung bendera Malaysia. Kereta-kereta ni semua penuh dengan bendera Malaysia. Abang tengok 10 tahun, 15 tahun ni, tak ada dah bang. Mana benda tu semua? Sebab kerajaan tak kempen betul pun benda tu. Sebenarnya kerajaan kena kempen yang betul kepada rakyat. Kena terapkan benda ni semua. Jadi tak ada. Waktu abang dulu banyak kempen-kempen sebegini. Semangat masa tu Malaysia boleh. Saya ingat semangat. Bukan main lagi. Sekarang tak ada bang. Sekarang banyak dah tak ada dah. Saya cukup sedih bila contoh kemerdekaan. Tak ada dah. Berapa biji kereta kat atas jalan raya yang letak bendera Malaysia? Tak ada dah. Rumah? Tak ada dah bang. Padahal dulu saya ingat masa zaman abang lagilah. Penuh. Kereta tu penuh. Sampai menang hadiah. Menang hadiah. Kereta paling banyak ada bendera, sebab menang hadiah. Rakyat ni menunggu daripada kerajaan. Kalau kerajaan do something yang orang cakap sampai kepada rakyat, rakyat akan ikut. Tapi kalau tak ada, rakyat nak ikut macam mana? Kan? Rakyat ni pun bukan semua dia terdidik dengan benda-benda semua. Tapi kalau bukan kerajaan yang mendidik, memang tak jadi ya bang. So pada saya sebenarnya rakyat hari ni bersikap begini sebab tak ada kempen yang sebenar-benarnya untuk mereka. Adab, sopan, semangat patriotik kebangsaan, dah tak ada dah. Jadi puncanya daripada kerajaan lah. Sebab mungkin banyak sangat berpolitik, terlebih sangat berpolitik, terlupa patriotik. Ni berlaku. Ni yang berlaku bang. Rakyat hidup hanya dengan memikirkan politik tetapi terlupa patriotik. Bahawa politik hanyalah alat untuk patriotik. Dan intensif tu tak ada. Kan? Kita ni budak-budak cakap lulus, ayah bagi ni. Kerajaan pun kalau dia buat pertandingan macam dulu pun semua, rakyat pun akan masuk. Kan? Barulah melahirkan semangat patriotik tu. Saya nampak ini tak adalah bang. Tak ada kempen kesedaran yang sebenar-benarnya berkesan daripada kerajaan. Kita akan pergi pada isu Azri anti-Cina selepas ni. Tapi bang, hari ni kita buat kerja baik yang pertama. Kita dua baru kenalan. Hari ni baru tadi masuk tak sebab sarung tangan. Tapi saya nak jadikan teladan lah. Dia mungkin tak kenal saya, tapi saya orang yang membenci Azri daripada era zaman nama nickname dia dulu. Tapi saya sentiasa berfikir kata bekerja dengan kawan adalah perkara biasa. Tapi bekerja sama dengan musuh adalah satu yang luar biasa. Maknanya kami membantu jenama ni. Mereka adalah wartawan yang bukan saya tak anggap mereka kehilangan pekerjaan apabila syarikat media ditutup. Jadi seorang bawa Grab, seorang lagi duduk rumah Temenung. Satu hari isteri dia kata pada Temenung buatlah tempat tanam bunga. Maka dia buat ukiran. Kita ada gambar dia orang Okey, kita ada kawut. Jadi malam ni tengah ribu tinggi ni, saya dan Azri memulakan langkah pertama sebagai dua musuh yang bekerjasama untuk membantu dua orang muda Bumi Putra bang, orang kita. Mereka bila utusan tutup, mereka buka syarikat buat perhiasan kayu. Ini antara produk ni. Ni kalau saudara nak papan potong pinggan saiz ni. Lepas tu saya tak tahu binatang tak ada benda ni apa orang sebut ni. Dia sebut apa tapi dia letak dengan ubat-ubat. Ini milik isteri saya tapi isteri saya beli yang kawut punya untuk pakai. Setengah top ni benda ni kawut. Kata Syarif Kadir boleh fikir panjang ni pakai benda ni. Saya tak tahu tapi saya dah promote kawut. Saudara boleh pergi ke Facebook dia tengah-tengah tinggi ni, support kerana ini adalah bagaimana yang saya kata tu. Orang yang tak buka Facebook merongut bila hidup dia susah bang. Orang yang buka workshop untuk cari rezeki apabila mereka kehilangan pekerjaan. Jadi saudara boleh pergi ke kawut Migrate Traffic. Yang bagusnya kawut dia bukanlah perabot siap. Saudara boleh tempah, snap gambar mana-mana saudara suka, hantar kawut boleh buat tak? Dia akan buatkan. Keistimewaan kawut adalah dia adalah custom made. Jadi kami produk yang saya tahu kata view tengah tinggi. Saya nak tanya satu bang. Pertama sebelum tanya abang, saya cerita sikit pak saya. Saya dibesarkan dalam keluarga yang sangat berkauman. Bapa saya ni orang 13 Mei.
Di rumah ni ada parang. Parang tanda kan takar-takar tetap musuh tu. Jadi parang ni. Apabila orang tua saya hidup ni, salah satu yang sampailah 10 minit sebelum dia meninggal dunia, dia telefon saya. Yang dia menangis dalam telefon tu adalah kerana saya seorang anak yang tak ikut. Maksudnya abang, sebab di kampung saya ni tak ada orang yang tak 30. Jadi tapi saya menolaknya kerana apabila saya datang ke Kuala Lumpur, saya melihat kata saya cakap dekat bapa saya tak boleh, saya tak boleh pakai baju tu because saya tak ada langsung perasaan macam ni. Now orang mengatakan Sir Azri ni adalah anti Cina. Perkauman, hatred, apa DAP buat semua tak betul. Tapi sekurang-kurangnya saya nak tahu juga. Sebab saya boleh keluar dari pelingkaran tu, di mana adik-beradik saya ni pun tak berapa nak berkenal lah, sebab dalam keturunan kami semua pakai baju. Yalah. Saya dia orang tak pakai baju. Kan. Jadi Sir Azri, macam mana abang tengok bangsa lain selain Melayu? Walaupun kita mencintai kedudukan Melayu dalam perlembagaan, kita tak mau je. Macam mana abang tengok Cina? Saya bukan anti Cina. Saya anti DAP. Okey. Sebab kau tengok sebelum-sebelum ni pun saya memang DAP je. Cuma masalah kita adalah politik. Pilihan raya. Sebagai contoh, PRU 13, saya terlibat dengan cara yang cukup dalam dalam PRU ke-13. Sebab masa itu saya berkhidmat dengan arwah Tan Sri Jamaluddin Yajis. Itu adalah bos saya. Dan saya banyak membuat kerja-kerja yang mana melihat senario sebenar pada pilihan raya itu. Dan sebab itulah kita bimbang. Kalau salah anak-anak muda tak diberikan pendedahan, negara ni boleh jatuh ke tangan salah. Saya tak salahkan Cina. Tapi saya salahkan DAP. Sebab PRU 13, kita ingat balik Datuk Najib pernah cakap, apa lagi Cina mahu? Ini lepas PRU 13. Sebab waktu tu kempen Satu Malaysia, Datuk Najib bagai nak rak sampai bawa Gangnam Style turun Pulau Pinang. Tak tahu berapa berjuta habis duit. Tapi akhirnya BN hanya dapat tak sampai 10% pun undi daripada kaum Cina. Perkara yang sama juga berlaku pada PRU ke-14. Apa saja kebaikan buat pun, kaum Cina tak peduli dah. Sebab mereka berjaya didoktrin oleh DAP bahawa inilah masanya untuk mendapatkan kuasa. Jadi saya bukan anti Cina, tetapi DAP. Sebab DAP menggunakan sentimen perkauman yang mana dia mengasut kaum Cina ni untuk meminta yang bukan haknya. Contoh macam Don Zong. Don Zong ni kepala perkauman yang ada ni. So kaum Cina ni macam kaum Melayu jugalah. So bila dia terhasut, dihasut, dia akan sokong. Sebab tu PH menjadi kerajaan. Kalau kita ingat, first kali timbul isu sijil UEC. Sedangkan kita ni ada sijil SPM. Kita negara kita, tetapi DAP nak juga sijil UEC yang mana datangnya daripada Taiwan. Lepas tu MCA pula pun sama juga. Sebab nak dapatkan sokongan politik. Jadi ini sebenarnya perkara-perkara yang menyebabkan saya rasa marah. Marah sebab sepatutnya apa yang dah termaktub dalam perlembagaan, apa yang dah termaktub dalam kontrak sosial, jangan digugat. Tapi kalau digugat, dan tentulah orang Melayu akan melompat, marah. Bang, hari ni dah 2021. Masih ada lagi kes-kes menghina Rasulullah, menghina Islam, mempelekehkan semayang, mengajuk-ngajuk apa semua. 2021 dah ni. Kita merdeka 57, 64 tahun dah ni. Kenapa jadi perkara benda-benda macam gini? Ini semua disebabkan oleh parti politik yang mana mendoktrin kepada kebencian. Doktrin kepada kebencian. Orang cakap UMNO resis. UMNO. Macam mana UMNO tak resis? Bila DAP mengasut kaum Cina untuk buat sesuatu ni, UMNO dan tentulah mewakili orang Melayu akan counter balik. Jadi, inilah punca dia sebab parti politik. Saya pernah video saya yang viral 2018, saya rasa abang pun tengok. Bila saya marah dengan DAP masa tu kes ahli parlimen Julutong di parlimen. Saya cakap tarik hak mengundi. RSNI. Saya Julutong hak naik. Ya. Tarik hak mengundi. Kenapa? Saya bukan cakap tarik hak kewarganegaraan. Sebab itu kita tak boleh kacau. Tetapi pada waktu itu sentimen yang dimainkan oleh DAP ni cukup benci bang. Saya jadi benci bang. Tarik hak mengundi. Sebab apa? Apa yang patut dalam perlembagaan, jangan digugat.
Tapi macam hari ni berita, hari ni panas. Di adun DAP Selangor membangkitkan tentang isu agama. Ini semua perkara-perkara yang sengaja dilontarkan oleh DAP untuk memainkan sentimen perkauman. Orang Melayu ni bang, sensitif juga bang. Kan? Tak jugalah kalau hal agama, hal bangsa, kedudukan benda besar. Tapi DAP nak juga kacau, dia nak juga cuit. Jadi ini perkara-perkara yang saya tak boleh terima perkara ni. Saya ramai juga kawan-kawan Cina. Ada juga yang cakap, bro, apa saya cakap ni? Saya cakap, sekarang ni kita kan dah merdeka, kita kan ada kontrak sosial, kita kan ada perlembagaan, ikut je lah. Kenapa kita nak gugat? Kenapa kita nak ganggu? Contoh macam UiTM. Dah memang untuk bumi putera. Kan banyak lagi tempat-tempat lain ni semua. So janganlah ganggu benda yang dah ada ni. Kalau cakap, hari ni kita kena sama rata, sama rasa. Ada kadang-kadang setengah orang Melayu ni dia tak faham. Dia kata, kita kena bagi sama rata lah. Mana boleh sama rata? Kita baru 64 tahun mereka ni. Dekat US sampai sekarang pun, dia orang masih lagi jaga Red Indian. Ada kelebihan orang Red India ni. Takkanlah kita ni sebagai orang Melayu, yang mana kita ni dah bersetuju untuk hidup sama-sama, tapi akhirnya kita nak menyerahkan apa yang kita ada. Kerana itulah yang kita ada pun, bukannya kita ada banyak pun. Nak cakap pasal kekayaan, mana ada orang Melayu kaya? 10 orang yang ada ni, seorang aja yang kaya. Yang lain semua bukan bangsa kita. Jadi pada saya, kaum Cina ke kaum India ke, yang mana ada dalam Malaysia hari ni, pastikan betul-betul kita bersyukur dapat hidup dalam Malaysia ni, negara yang berbilang kaum. Kita ada satu tragedi 13 Mei 69 yang disebabkan oleh parti politik. Bukan disebabkan oleh rakyat ni, disebabkan parti politik, disebabkan berlaku 13 Mei. Jadi kita ni, you boleh kerja, you boleh cari duit, you boleh cari kekayaan. Kita tak pernah sekat pun, okey you dah kaya, kita stop, you tak boleh kaya lagi. Tak ada. So cuba jangan ganggulah apa yang dah termaktub dalam perlembagaan, apa dalam kontrak sosial. Jangan ganggu yang tu, jangan gugat yang tu. Jadi kalau dia ikut, saya rasa orang Melayu, bukan saya je lah, ramai orang Melayu pun tak ada masalah. Sebab kita satu-satunya bangsa ni yang boleh menerima kaum-kaum lain hidup sama ni sampai hari ni bang. Tak pernah lagi kita orang Melayu ni buat kerja gila-gila bang. Tak pernah. 13 Mei 69 tu sekali. Itu disebabkan oleh parti politik. Sampai hari ni pun tak pernah lagi orang Melayu buat sesuatu perkara yang luar. Macam contoh tragedi di Indonesia 97. Tak ada. Tanjung Priok. Orang Melayu tak pernah buat macam itu. So pada saya, hormatlah apa yang ada dalam perlembagaan, hormat dalam kontrak sosial, kita akan menghormati. Tapi kalau ganggu, gugat, kita akan bersuara lah. Saya lihat, macam ni kalau saya boleh bagi tahu, kita boleh discuss kelekat tentang personality. Secara personality, abang mengemuka pandangan ada semua, saya sebut kata Azini keras. Tapi saya tak fikir kata abang percaya bahawa kekerasan bersenjata dan kekerasan pertumpahan darah adalah pilihan, sekalipun terhadap agama, bangsa negara. Saya boleh faham gitu kan? Betul. Maksudnya dalam lembut saya mempunyai kepercayaan kerana sekiranya dicabar, saya dapat lembut sikit, tapi saya percaya bahawa darah dan nyawa harus ditumpahkan kalau tercabar. Tapi dengan abang saya nampak macam walaupun keras, tetapi jalan perlembagaan dan perundangan dan juga penyuaraan itu yang abang pilih. Itu beza dia tuan-tuan, orang yang keras tapi dia lebih diplomatik. Saya seorang ultra konservatif, memikirkan bila sampai saja habis saya tak boleh diplomatik. Betul apa saya kata? Betul bang, betul. Okey, bagaimana abang akan lihat setiap kali bila abang kata ini isu mencabar agama, mencabar bangsa, mencabar kedudukan orang Melayu, abang memilih untuk kekal bersuara tetapi tidak menjurus pada pertumpahan darah. Macam mana abang kontrol editorial dan juga cara abang menyampaikan fikiran Azri? Suka ataupun tak suka, kita dah terikat dalam undang-undang yang ada. Kita boleh marah, kita boleh mengamuk dan kita buat tindakan. Contoh kita pukul orang sebab isu perkauman ni. Yang kena kita. Kita yang kena tangkap, kita dituduh di mahkamah, kita yang masuk penjara. Tapi kalau kita bersuara, kita menegur dengan cara yang elok, dan kita minta kerajaan untuk ambil tindakan yang tegas, kita tetap bersuara perkara tu. Cuma masalahnya, kalau kita lihat kerajaan ni daripada Pak Lah, Datuk Najib sampai sekarang, undang-undang yang ada tu lopong. Saya tak tahu kat mana mistake-nya.
dan menyebabkan suara-suara sumbang ni terus keluar sampai hari ni yang mencabar orang Melayu ni. Tapi kalau tindakan tegas diambil, saya rasa tak ada masalah. Saya masa ICET tempoh hari 2018. ICET. Okey. Statut Kempen. Rome. Untuk tuan-tuan ini adalah refer balik ICERD ataupun Statut Rome. Ini benda yang sedang disentuh oleh Azri. Masa bercakap, masa berkempen, ajak orang turun ICET. Ada orang yang live dengan saya sampai keluarkan parang. So, saya dah standby parang. Semangat je dia tu. Sebab pada waktu itu, macam mana sentimen pada itu. Tapi saya, kita bukan pergi nak bergaduh, kita bukan pergi nak berperang. Kita nak tunjukkan isyarat kepada mereka bahawa tanah ini milik kita. Jadi saya cuba kontrol melalui itu lah, sebab yang penting untuk leader yang keras mengawal. Kena. Sebab kalau tidak, kalau kita bagi api juga, contoh macam isu kuil di sipil. Bila kecoh, lepas tu Adib, malam tu Adib apa semua. Saya buat live juga. Ramai audiens dia cakap, sabar, kita kena sabar. Kita macam mana pun kita kena ikut undang-undang. Sabar. Kita guna cara ni, kita push cara macam ni. Sebab kalau api dengan api, memang jadi punya. Orang Melayu ni kan darah panas. Amok dia. Tapi sebagai orang yang influencer, kita kena tenangkan keadaan. Tapi dalam sama kita kena kitallah keadaan. Kita kena kitallah pihak berkuasa. Kerana dia yang boleh mengawal keadaan dia ni. mengawal. So kalau dia tak bertindak, dia tak ambil tindakan, orang akan marah. Contoh macam Adib. Sampai hari ni orang marah sebab masih lagi tidak ada keadilan untuk Adib. Daripada tukar 3 Perdana Menteri dah. Tukar 3 Perdana Menteri dah. Ketiga ni lah kot. Sampai sekarang keadilan masih... Kita bukan bercakap perkauman. Kita nak penyelesaian undang-undangnya. Mustahil seorang yang mati dan laporan coroner mengatakan wujud unsur yang patut ada pembicaraan. Betul. Tapi tak ada. Itu yang pembicaraan pun tak ada. Lain lah. Dah ada trial pembicaraan apa semua. Jadi orang Melayu ni yang terkesan ni, Eli berpuas hatilah. Kan? Bila melihat proses pembicaraan. Tapi masalah sampai sekarang pun tak ada pembicaraan. Itu satu contoh. Yang mana orang Melayu ni ini isu sensitif. Ini isu sensitif yang mana kalau tak diatasi oleh pihak kerajaan, pihak berkuasa, benda ni akan jadi barah. Benda ni akan jadi barah, jadi sentimen yang mana mula-mula dia geram, dia benci, kemudiannya dia dendam. Kita tak nak sampai dia berdendam. Kalau berdendam ni yang payah ni. Jadi insya-Allah lah, saya nampak je bang, tapi saya tak suka pada pergaduhan ekstrim ni. Saya tak minat. Maksudnya jelas bahawa kita boleh buat full stop dengan mengatakan anda seorang yang tegas. Tetapi anda bukan orang yang ada kecenderungan untuk bertumpah darah. Tak ada, faham. Full stop kat situ. Full stop kat situ. Jangan cakap lebih daripada kekerasan bersuara saja. Betul. Physically anda tak percaya pada betul. Tak boleh. Anda akan menganggap 13 Mei tutup buku dan jangan berulang. Habis. Tidak boleh berulang lagi. Okey. Tetapi ini yang saya cakap tadi, pendedahan tengah anak muda ni tentang kuasa politik. Kalau negara ni jatuh ke tangan yang salah, abang rasa orang Melayu tak mengamuk ke nanti? Takkan kita ni bila hilang kuasa, baru kita nak mengamuk. Sebab kita dah contoh dah ada Singapura. Contoh dah ada Singapura dah. Beza Malaysia dengan Singapura ni, sebab Singapura tu majoriti dia bukan Melayu. Jadi bila Singapura tu Lee Kuan Yew ambil, tak adalah isu serangan ke perkauman ke tak puas hati sebagainya, sebab majoriti dia bukan Melayu. Tapi kat Malaysia ni majoriti dia Melayu. So kalau jatuh ke tangan yang salah, masa tu nak mengamuk, dah lambat dah bang. Sebab kita jangan lupa, saya cakap kuasa politik ni besar bang. Saya suka nak ambil kesempatan kat sini kalau anak-anak muda yang ada ni. Perlembagaan Singapura pun dia ada hak keistimewaan orang Melayu. 152 ada. Hak keistimewaan orang Melayu ada di Singapura. Tetapi itu hanya dalam perlembagaan. Tapi kuasa politik itu, Melayu dah tak ada kuasa. Sama macam negara kita ni. Sebab dia orang ada kempen, katanya ini semua tak boleh digubal, tak boleh ditukar. Hak keistimewaan orang Melayu ni ada. Melayu dan Bumiputera, termasuk Sabah Sarawak. Betul. Tapi gantung kat dinding lah bang. Tapi dengan kuasa politik. Sebab kita kena berbalik pada sejarah macam mana negara ni. Yang British tinggalkan untuk Bumiputera, marah je. Tapi oleh kerana dengan kuasa politik yang kita ada, nak memajukan bangsa kita ni, Melayu Bumiputera ni, kita tubuhkan UiTM, kita buat tabung haji, kita buat RISDA, kita buat Felda, kita buat ini, kita buat itu. Kerana kuasa politik yang kita ada. Tapi kalau kita hilang kuasa politik, habis lah. Perlembagaan tu tetap ada. Singapura, contoh je bang.
152 ada lagi di Singapura. Tanpa berbual tentang politik lah bang, apa pandangan abang personal sebagai Azri kepada, saya ambil dalam kes ni orang Cina lah ketegangan, secara peribadi je. Kalau macam saya ni, saya memang ramai kawan, saya tak ada apa masalah. Saya memang menganggap kata, kalau nak berniaga untuk saya belajar curi ilmu, deal dengan Cina. Mereka lebih murah dan menyampaikan cara-cara berniaga. Saya mula dulu pun saya start dengan bantuan, bukan duit, tapi tunjuk jalan cara bagaimana menguruskan perniagaan tanpa hutang. Sebab saya nak belajar berniaga tanpa hutang. Bisa belajar dengan Cina. Cara peribadi. Tapi itu saya cakap. Personal abang dengan orang Cina, kawan makan. Saya okey. Okey. Cerita sikit untuk saya. Cuma saya nak minta lah kaum Cina, kaum India kan. Kena fikir betul-betul lah. Politik ni dia dirty. Nak menang pilihan raya, nak menang undi, dia sanggup janji apa saja. Sebagai contoh, sebelum ni waktu PH merintah, PH pembangkang, sebelum pilihan raya, sebelum PH menang, DAP janji langit, bulan dan bintang. Jadi bila dia janji langit, bulan dan bintang ni, kaum Cina yang tak tahu apa-apa ni, dia akan percayalah. Saya nak bagi tahu, negara ni asalnya tanah Melayu. Jadi nak tak nak pun, kestabilan ni dimulakan oleh orang Melayu. Jadi kalau orang Melayu dalam sebuah negara tu, kalau minoriti yang merintah, negara tu takkan aman. Ini real. Jadi kalau pilihan raya akan datang ni, DAP janji langit, bulan dan bintang, jangan pernah percaya sebab perkara tu semua tak dapat ditunaikan. Tak dapat ditunaikan bang. Jadi janganlah kaum Cina dengan kaum India ni dia kena alert betul-betul. Bila janji yang tak masuk akal ni, bukan janji manifesto itu hari je. Ada perkara-perkara yang jadikan. Contoh, Perak. Janji 999 tahun tanah. Ini perkara yang memang tak akan dapat lah. Sama lah dengan hari di keadaan hari ni. Hak sama rata, sama rasa kalau DAP janji. Memang tak akan dapat. Memang tak akan dapat. So, nasihat saya kepada kaum Cina, kaum India, berhati-hatilah politik ni, berhati-hati dan jangan termakan dengan penyampaian yang dibuat oleh DAP ni dan mungkin pemimpin-pemimpin lain yang ada ni. Sebab perkara tu takkan dapat. Selagi mana orang Melayu majoriti di tanah Melayu ini, perkara-perkara yang dijanjikan tu tak akan dapat. Sebab kita ikutlah apa yang dah termaktub dalam perlembagaan, apa yang dah ada kontrak sosial, itulah yang berlaku. Kita boleh hidup. Kita hidup sama-sama dah. Kan? Negara ni aman apabila Melayu bersatu. Bukan perkauman bang, ajak Melayu bersatu ni. Ada orang cakap perkauman ajak Melayu bersatu. No. Negara ni akan aman bila Melayu bersatu. Sebab sejarah negara ni pun sebelum kita merdeka, apabila penyatuan orang Melayu tu terbentuk, lahirnya UMNO, tentang Malay Union, barulah China mewakili MCA, India mewakili ASEAN bersama-sama dengan UMNO. Sebelum tu China dengan India tak ambil pot. China dengan India tak ambil kisah pun untuk menentang Malay Union. Tapi bila Melayu bersatu, baru China dengan India datang. Jadi samalah keadaan hari ini. Penyatuan ini mesti dimulakan oleh orang Melayu. Keamanan negara ni ditentukan oleh orang Melayu. Amin. Itu je. Okey tuan-tuan, soalan-soalan tentang Sir Azri yang saudara dah tahu, saudara boleh cari. Saya cuma akan korek bahagian-bahagian yang saya rasa saya tidak mengenali orang yang saya tak suka ni. Itu saya kena ambil kesempatan tanya tu hal-hal yang lain, dia repeat dah jadi repeat dengan garasi, biarlah saya dapat cungkir benda, nampak banyak benda baru yang saya tahu tentang dia dan saya sangat terkejut kerana saya tak boleh namakan dia ultranasionalis sebab dia boleh bawa undang-undang, peraturan, ketenteraman. Saya dibesarkan dalam satu hal yang lain pula, iaitu apabila agama apa semua ni, saya dibesarkan bahawa itu bukan lagi pilihan. Jadi walaupun sekarang ni dalam selimut. Okay, tapi abang nampak lebih terdepan dengan saya dalam toleransi, kerana mungkin latar politik dan juga aktif politik. Abang faham hak-hak yang perlu dimainkan oleh seorang yang bakal memimpin. Tuan-tuan, kita rehat sekejap. Saya nak tengok soalan, kalau ada soalan yang bagi saya munasabah lah tuan-tuan. Mana soalan-soalan yang banyak yang huara tak mana ni? Okey, you tengah kek huara okey. Kita remind sekali lagi untuk break ni sekejap, saudara tenang dan digest kerana panjang Sir Azri cerita tadi. Kawut. Ini Kawut adalah rakan baru garasi. Kami membantu mempromosi produk Kawut ni kerana saya tersentuh kerana
Saya selalu appreciate apabila seseorang itu kehilangan sesuatu, dia tak mengungut di Facebook. Dia bangkit dan melakukan usaha. Jadi Kawut, apabila mereka syarikat utusan Malaysia ditutup, Kawut keluar dan seorang jadi pembantu rumah tolong isteri dia, seorang jadi driver Grab. Tapi akhirnya mereka dapat idea kerana seorang tu mahir kayu dan seorang mahir promotion, mereka menubuhkan Kawut. Jadi pergi saja ke Facebook atau IG Kawut, saudara boleh tempah. Dia besar tau, dia ada perabot-perabot segenap alam yang tuan-tuan nak, cuma atas meja ni saya bawa naik untuk sesi sebab saya tahu malam ni trafik dengan Abang Aziz ramai. Jadi saya bawa lah Kawut supaya nanti saya akan promote pula dalam sesi live jualan. Ini yang simple dan yang inilah. Saya tak tahu orang perempuan benda ni, sebab saya memang tak boleh hidup tanpa benda ni, bukan kerana apa, kerana saya takut isteri. Jadi bila dia on je ni antara benda yang saya tak boleh bantah bang. Yang mesti diikuti, iaitu hidup lah. Jadi saya dah dibesarkan dalam suasana yang malam itu datang bukan kerana ada bulan, tapi kerana ada bau datang ni. Jadi kalau saudara nak, dia juga menyediakan papan ni. Jadi pergi saja ke Kawut. Nanti saya akan tanya dengan Abang Aziz lagi satu soalan. Apabila dah tak ada 6 tahun tak boleh aktif dengan UMNO, pada masa yang sama saya fikir Abang Aziz pun nampak rakan-rakannya muda yang dalam politik yang mula menunjukkan kekecewaan terhadap politik melilau-lilau. Sebab budaya politik tanpa parti di kalangan orang muda tak berani. Sama seperti orang Melayu nak mulakan perniagaan tanpa hutang, dia takut. Abang Aziz rasa macam mana level? Saya rasa ramai orang muda yang macam Aziz sekarang, iaitu tak boleh dah nak duduk bawah parti kerana parti semuanya old and dangerous. Tapi abang rasa apa yang abang usahakan mulai hari ini dan hari-hari yang akan datang supaya PRU 15 ni boleh lagi memainkan peranan dan sekurang-kurangnya sebenarnya semua orang muda rakyat Malaysia ni tak perlu masuk parti politik pun. Cukup untuk kita tahu apa itu politik. Sebab kalau masuk parti politik pun tapi tak tahu apa itu politik pun payah juga. Macam mana hari ni yang ada dalam parti ni pun bukan tahu pasal politik. Mereka pun tak tahu pun tentang kedaulatan negara, ancaman yang sebenar. Mungkin banyak daripada mereka ni yang masuk parti politik ni tahu buat program. Buat program? Buat program. Buat program. Bantuan makan. Bantuan buat program ni. Tapi politik ni skop dia besar. Dia bukannya kecil kan. Macam PDRM ada jenayah antarabangsa, ada jenayah komersial, ada jenayah, ada polis trafik. Politik ni pun sama juga. Dia macam-macam perkara yang boleh menggugat negara ni melalui politik. Jadi pada saya mendepan ke PRU 15 ni tak perlu masuk parti. Saudara tak rasa karier saudara mati dalam politik apabila 6 tahun digantung? Tak, sebab saya macam saya cakap tadi, saya tak bergantung pada parti. Saya ada pemikiran saya ada ideologi saya yang mana saya nak tengok penyatuan Melayu ni berjaya. Jadi dalam hari ni bila saya digantung pun, saya kena teruskan kempen kesedaran ni. Sebab tu saya suka untuk anak-anak muda ni ambil tahu Cukup ambil tahu, bila pilihan raya besok baru kita buat penentuan. Sebab sekarang ni nak pilih parti A pun tak boleh, parti B pun tak boleh, parti C pun tak boleh. Cukup untuk kita ambil tahu, mengikuti perkembangan, pilihan raya besok baru kita buat keputusan. Sebab kita tak tahu lagi landscape politik ni macam mana. Bayangkan 3 tahun, 3 bulan, 3 Perdana Menteri kan. Bayangkan daripada PH tak cukup 5 tahun tumbang naik Perikatan Nasional, hari ni Kerajaan Keluarga Malaysia. Dah 3 kerajaan dalam masa 3 tahun 3 bulan. Jadi untuk ke depan ni kita tak tahu, mungkin kita dapat Perdana Menteri yang keempat pula. Kita tak tahu. Sangat shaking. Politik dinamik dia sangat luar biasa. Ini pertama kali berlaku. Jadi pada saya fokus untuk mengetahui isu-isu semasa, kenal pasti pemimpin-pemimpin yang selayaknya untuk diangkat. Ini proses dia sampai kepada PRU 15. PRU 15 besok barulah buat penentuan. Macam saya, walaupun saya dah digantung, tetapi hari ni media sosial ni menjadi satu kelebihan. Saya boleh lagi terus bercakap, saya boleh bercakap di Instagram saya, di Facebook saya, di Twitter, dan WhatsApp ada, Telegram ada. Yang penting saya teruskan cerita penyatuan Malaysia. Saya tak nak jadi orang yang tunggang penyatuan bang. Sebab 2018 saya bawa naratif penyatuan ni, dan hari ni saya tetap dengan naratif penyatuan. Sebab saya sayangkan negara ni, saya sayangkan rakyat Malaysia ni. Bukan saya sayangkan Melayu saja. Saya sayangkan Cina, saya sayangkan India. Termasuklah Bumi-Putra Sabah Sarawak. Dan kuncinya adalah orang Melayu. Bila orang Melayu berjaya disatukan, penyatuan tu berjaya, negara ni akan aman. Negara ni akan aman. Tapi kalau orang Melayu
tak berjaya disatukan, negara ni akan huru-hara dan kucak-kacir. Ini akan memberikan kesan kepada bukan orang Melayu je, orang Cina pun terkesan, orang India pun terkesan, Iban Kadazan apa semua terkesan. Jadi saya akan terus kempen, saya akan terus bercakap. Pada saya 6 tahun ni, ini parti, bukan agama kan. Jadi perjuangan tetap perjuangan belum selesai. Selagi mana penyatuan Melayu ni tak berjaya, pada saya perjuangan belum selesai. Saya nak ke arah tu bang. Kadang-kadang orang cakap, tak boleh lah. Memang tak boleh. Saya galak bang. Saya cerita, saya galak sebenarnya. Saya 2018 lepas kalah pilihan raya tu, saya memang cerita pasal penyatuan. Masa tu tak ada orang cerita pun penyatuan ni. Saya hari-hari bersegang mata cerita pasal penyatuan Melayu ni. Saya suka bila Muafakat Nasional terbentuk. Bila PH collapse, tubuh kerajaan yang mana majoritinya Melayu Bumi-Putera, saya gembira bang. Saya gembira, dan masa tu saya mengharapkan agar perlembagaan-perlembagaan yang lopong ini diperbaiki, diperketatkan supaya tidak ada ruang untuk mereka-mereka ni untuk menghina agama Islam, mengugat apa yang dah termaktub dalam perlembagaan. Tapi selang tak berapa lama kemudiannya bergaduh. UMNO bersatu, PAS dah duduk dalam kerajaan, 3 parti politik Melayu ni bergaduh. Saya frust. Sebab tu saya nak sangat Mageran biar buat satu perkara yang mana reset, kan? Ubah landscape politik ni. Kalau tak, sampai rakyat kat bawah ni, dia orang tak berbalah. Rakyat kat bawah ni, dia orang tak berpecah. Yang berpecah ni kerana parti politik. Puncanya adalah orang politik, bukan rakyat. Rakyat tak bersalah. Parti politik lah yang menyebabkan perpecahan kepada rakyat. Inilah, mereka ni lah semuanya yang menyebabkan negara hari ni huru-hara. Bukan rakyat, mereka. Jadi harapan saya besar lah bang. Saya harap PH15 ni penyatuan dapat dijayakan. Kaedah macam mana wallahualam, tetapi macam hari ni patutnya dah bercukup lah. Dah duduk dalam kerajaan, selesaikanlah isu rakyat. Kan? Bukan jatuh-menjatuh antara satu sama lain. Saudara masih lagi memberi pesan kepada Datuk Seri Ismail Sabri selesaikan isu rakyat. Selesaikan isu rakyat. Janganlah banyak sangat selesai isu politik, nak dapat sokongan, nak dapat apa. Kan? Sebab ini yang saya tak minat tadi bang. Saya nak dapatkan sokongan, abang cakap tadi, nak dapatkan sokongan. Jadi bila nak dapatkan sokongan ni macam terbaru, Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik Majlis Pemulihan Negara. Abang tengok reaksi komen. Ya. Betul tak? Tapi sebab sistem hari ni terpaksa begitu. Kan kalau tak lantik kan tarik sokongan. Ya. Habis tumbang lagi. Jadi sistem dah rosak bang. Saya melihat sistem dah rosak teruk dah. Kena tukar bang. Abang Nur Air dulu, kita ada berapa ribu orang sekarang 4.5. Saya terima kasih anda yang ada 4.5. Saya rasa ramai yang dah saya jelaskan pada saudara kata kita bersedia. Saya gembira kerana eksperimen ni nampak work, di mana 2 orang yang berbeza pandangan, 2 orang yang tak berada dalam mood dan tempo arah hidup yang sama, tapi mempunyai persamaan dari segi apabila kita melihat agama, bangsa dan negara kita tentang perlembagaan. Tapi kami boleh bekerjasama dan bercakap dengan nada walaupun saling tak bersetuju, tetapi dalam hal-hal yang kami bersetuju. Jadi tuan-tuan, kita ambil benda ni sebagai edukasi kerana kita tak nak gerak ke depan kalau kita tak ada wacana. Kalau saya buat program, lepas tu semua maki-maki, semua naik dengan menggambarkan kata orang Melayu ni jangan duduk berbincang, susahlah. Dan menariknya saya berbincang dengan seseorang yang memang saya tak suka dia daripada awal. Tapi saya ada satu pendirian tak dengan saya, kata melakukan sesuatu dengan kawan tu perkara biasa, tetapi melakukan sesuatu kebaikan dengan lawan itu yang menarik, di mana diri kita tercabar, diri kita dapatlah rasa bang. Aku dengan musuh aku boleh duduk settle satu jambatan. Aku dengan orang yang aku tak suka ni boleh duduk raise fund selamatkan satu nyawa. Aku dengan musuh aku ni boleh duduk buat kerjasama selamatkan satu projek. Sekurang-kurangnya dia menjadi teladan. Permusuhan adalah kekuatan apabila kita memilih untuk bekerjasama. Saya harap tuan-tuan faham semua kenapa Papa Komo datang ni. Saya sebenarnya begini tuan-tuan. Saya ingin dialog dengan Liu Chitong, tapi tak semua orang nak datang. Garasi ni jual seluar buruk. Tuan-tuan kena faham. Dia orang, rupanya dia main bandar, sebab tu dia seronok datang. Ada orang yang saya dah jemput, dia tak nak. Tapi ada juga menteri yang menawarkan dia nak datang. Saya tak nak. Sebab dia tak nak full saya punya requirement. Tak boleh bercakap dalam merit politik dia. Tak boleh sedia Q&A. Dia mesti bersedia untuk menerima soalan-soalan yang tak menggembirakan daripada saya. Jujur. Jadi dia tak nak. Saya tolak lah. Jadi saya tolak.
Malam besok patutnya dengan seorang menteri penuh je, sama je, kerana dia nakkan, jadi dia nak tonggang garasi untuk jadikan alat. Saya tak nak lah, mesti datang mau jawab saya punya soalan lah, bang. Ini saya punya rumah. Betul. Okey, so malam ni saya dah bagi satu teladan, saya harap kita boleh mematangkan diri kita. Saya pun gembira kalau tuan-tuan boleh tag orang-orang yang saya admire untuk berdialog. Saya walaupun saya tidak saya seorang pengagum Rafizi dari segi strategi. Saya suka Liu Chutong daripada cara dia berfikir tentang kenegaraan. Walaupun DAP pun juga bukan adalah parti yang saya fikir rasional untuk saya bawa diskusi. Tapi saya sentiasa mempunyai anggapan bahawa hebat-hebat kita berkawan, cara yang terbaik adalah berdialog dengan lawan. Dalam suasana yang saya rasa okey. Sebab saya beritahu pada saudara, dia bukan dalam list orang yang saya suka. Tetapi itu tidak berarti tiada jalan untuk membuat ikhwan, untuk membuat ukhuwah. Silaturahim kena jaga. Jadi hari ini saya tahulah kata dia lebih baik pada saya. Sebab saya agama, bangsa, negara ikut cara bapak saya lah. Keluar pada selimut, angkat barang. Dia mengingatkan saya tak boleh. Dalam keadaan sekarang tutup 13 Mei. Ke depan orang Melayu mesti rasional. Move forward. Agama, bangsa, negara sampaikan, sedarkan, desak kerajaan sebab mereka yang perlu menyelesaikan, bukan kita nak bertumpah darah. Betul. Jangan jadikan kita masa. Itu yang saya belajar daripada Azri malam ni. Kita ada 1 jam 5 minit dan 4,500 orang, angka yang kita rasa menarik. Tapi tak kisahlah yang masuk maki pun saya belajarlah sikit pada dia, explain je lah. Jadi tujuan dia adalah jangan saudara cuba menentukan bahawa siapa yang patut garasi sambut saudara je. Garasi bermula daripada 2,000 lebih follower. Sehari ini saya tendang 7-8, bukan saja follower, tapi good buyer. Mereka membeli dengan jumlah yang sangat banyak. Kerana saya beritahu bila kita buka garasi, wang bukan segala-galanya, tetapi kita ingin membina naratif minda baru kepada bangsa Melayu. Kalau tidak pun garasi mempunyai kekuatan untuk bangsa Malaysia. Tapi ada platform kecil, orang Melayu datang dan dapat mendengar naratif baru. Dan naratif malam ni saya bawakan adalah saya seorang yang ultra nasionalis ni, sangat konservatif. Berdialog dengan anak muda yang garang, yang mewakili era politik moderate Melayu ni. Dan saya nampak ada beza dan ada persamaan. Azri, saya nak tanya satu soalan yang terakhir. Banyak yang menuduh saudara sekarang adalah kerana saudara menyokong kerajaan perpaduan. Pengkhianat lah. Tapi baru dia kata jadi baru bersatu lah. Jadi maksud kita dua malam ni kononnya mendapat payment daripada Tan Sri Mahyudin Yassin lah. Aduh, aku marah betul bab tu. Aku siang tadi baru duk cerita pasal nak bayar duit sound system baru aku upgrade ni. Bil datang kat aku, bukan datang dekat Tan Sri Mahyudin. Okay. Tapi betul apa orang sebut tentang saudara adalah baru bersatu. Jawablah sikit malam ni. Yalah. Saya bagi space hujung-hujung penting. Saya tak nak jadi penunggang rumah. Saya tak nak jadi penunggang rumah. Waktu jadi pembangkang 22 bulan, kita ke hulu ke hilir bercakap soal penyatuan rumah, kita bercakap soal muafakat nasional. Tapi hari ni bila kita duduk dalam kerajaan, kita buat selektif. Engkau tak boleh masuk penyatuan rumah, engkau tak boleh masuk muafakat nasional. Habis apa mana rumah tu? Adakah penyatuan rumah muafakat nasional tu hanya inklusif untuk UMNO dan PAS saja? Sepatutnya hari ni kita kena move forward ke depan. Kalau nak bernostalgia, sampai bila pun tak selesai, bang. Sebagai contoh, saya tahu, saya orang UMNO. Kita marah dengan Bersatu. Kita benci dengan Bersatu ni sebab dia nak ganti UMNO. Dia curi ahli parlimen UMNO. Tapi ke depan ni nak macam mana? Kalau kita bernostalgia, setakat hari ni kita duduk dalam satu kerajaan yang mana musuh kita yang sebenar ni adalah DAP dengan Anwar Ibrahim ni, rugilah kita. Pada saya, musuh kita ni siapa? Sepatutnya pemimpin kena main peranan. Tapi bila pemimpin pula jadi batu api, simbar minyak, maka itulah yang berlaku dalam UMNO ini. Sebagai contoh, saya pengkhianat. Saya tak kisah apa nak dilabelkan saya pengkhianat ke, ejen ke, broker dan sebagainya. Tetapi saya nak pastikan bahawa saya bukan penunggang rumah. Saya nak penyatuan Melayu. Dan hari ini dah terbentuk kerajaan Melayu. Saya nak kerajaan Melayu yang mana menstabilkan negara ini. Kestabilan ni, bang, politik, kestabilan negara ni, paksi dia adalah orang Melayu dengan Bumiputera. So kalau orang Melayu Bumiputera bergaduh, berpecah, sebagai contoh hari ini, yang menyebabkan Tan Sri Budi Sitobang ni sebab Melayu. Datuk Sri Sabri naik pun sebab Melayu. Semuanya sebab Melayu. Melayu dan Bumiputera ni. Jadi tak kisahlah, bang, orang nak cakap pengkhianat ke apa. Yang penting misi saya nak satukan orang Melayu. Dan harapan saya sebenarnya, bang, elok semua bubar je parti-parti politik ni, bang. Betul. Bubar je.
Bersatu bubar, UMNO bubar, PAS bubar. Kalau betul untuk orang Melayu, kalau betul untuk agama, bangsa dan negara ni, kenapa masih nak politik kepartian lagi? Kenapa masih nak taksub kepada kepartian? Kalau betul untuk rakyat, kalau betul, bubar. Kenapa tak nak bubar? Apa yang tak nak bubar tu? Sebab 21 juta rakyat yang mengundi tu, dia bukan ahli parti. Kalau betul untuk rakyat. So, saya cabarlah. Kan? Kalau betul untuk rakyat, kalau betul untuk orang Melayu, bubar parti politik yang ada ni, buat satu parti je. Kenapa nak bernostalgia? Kalau nostalgia tak habis bang. Macam tadi cakap 13 Mei kita nak move forward ke depan. Orang muda nak ke depan. Generasi orang muda gini, orang muda dah semak dengan keadaan politik hari ni lah. Dengan orang-orang tua yang dulu dia, hari ni dia, besok pun dia nak. Sampai bila? Dah tubuh kerajaan dah ni. Sama-sama UMNO bersatu PAS. Bergaduh lagi. Saya nampak ni semua atas kerana ada kepentingan agenda masing-masing. Kepentingan peribadi. Itu yang tak nak tu. Itu yang macam hari ni kata saya pengkhianat bersatu. Sebab saya sokonglah kerajaan. Takkan saya tak sokong kerajaan Melayu Bumi Putera ni. Sebab rakyat pun dia tak nak PH jadi kerajaan balik. Bersyukurlah. Macam UMNO kalah pilihan raya bang. Hari ni rezeki jadi kerajaan. Janganlah kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Repair, betulkan balik parti UMNO ni, kemaskinikan balik. Rakyat sayang UMNO. Bukan tak sayang UMNO, sayang UMNO ni. Tapi pemimpin yang ada tu, kita kena repair lah. Dan Tuan-tuan, itu saya dengan Sir Azri. Kalau tuan-tuan ada orang yang saudara rasa patut kami jemput, sama ada daripada PAS, daripada PKR, daripada DAP, daripada mana-mana lah saudara nak dengar, tapi saya beritahu biarlah suaranya tu agak kurang di mainstream supaya dia ada space untuk bercakap di apa kita sebut sebagai platform medsos. Kami akan work, kami akan usahakan. Cuma saya kata, macam saya kata tadi, bila tiap kali saya bercakap tentang soal politik, janganlah anda terus jump to conclusion snapshot ini adalah dialog politik. Macam saya ada impress untuk bercakap tentang Liu Chitong adalah tentang kenegaraan dan ancaman serantau, kerana dia master dan dia nampak kelihatan sangat faham tentang pertahanan antarabangsa. Sekarangnya kalau Liu Chitong datang di sini, saya fikir kita semua akan mendapat banyak keuntungan, kerana selain daripada strategi DAP, dia faham tentang strategi bagaimana melindungi Malaysia. Saya minat Liu Chitong. Ya, untuk melindungi kita daripada ancaman apa yang disebut sebagai politik Amerika, politik China, kerana beliau adalah sangat faham tentang strategi antarabangsa. Kami okey juga dengan YB Fahmi Lemah Pantai kalau dia setuju. Sebab saya selalu ingat saudara, tak semua orang nak datang garasi ni sebab dia kata kedai jual jin buruk. Jadi saudara jangan anggap kami pilih-pilih orang. Dia datang sebab dia kata dulu dia minat bandar, baru dah saya tahu rupanya dia buka bandar di downtown Uptown Danau Kota. Jadi dia datang mungkin dia faham semangat tu, sebab saya dengan dia tak kenal. Jadi mana ni dia kenal alhamdulillah. Satu hari kita buat projek ni untuk kurang-kurangnya di tangan dua orang yang tidak sependapat ni, kita boleh raise fund untuk budak kanser. Kita boleh raise fund. Sebab garasi ni dia punya loyal buyer yang duduk diam-diam tak maki orang, itu garasian. Dia memang yang masuk maki-maki ni semua yang baru terlepas datang. Lepas tu palatau lah, dialah yang tahu. Dialah yang tahu tentang dunia ni. Belum Google laun di Lauh Mahfuz, dia dulu yang menulis tahu tu. Ni jadi puak-puak ni tak nak buat macam mana lah. Sebab kita nak panggil saya panggil puak-puak Lauh Mahfuz. Dia lagi tahu. Sebelum daun Google dia yang catat. Jadi puak-puak ni susah, kita nak bawa bonding tak apalah. Buat macam mana ni paste bang. Dia masuk juga. Tapi macam saya bagi tahu lah, kata kita akan stream. Kalau saya pun dapat banyak belajar daripada dia. Sekurang-kurangnya dalam aim saya tu, dia macam saya kalau masuk bab-bab ni, parang bawah katil cabut keluar lah. Kan bawa balik pasal apa lama. Dia kata tak, tu dah old school dah, tak mau dah 69 13 Mei. Terima kasih Saudara Azri kerana sudi datang. Terima kasih 4,000 lebih orang 4,900 orang yang ada. Saya tahu repeat akan jadi tinggi kerana poster kami naikkan lambat untuk elak maki amun. Sebab saya kata kita masih baru belajar bang, untuk duduk macam saya kata tadi, berdialog dengan seteru untuk mencari kebaikan. Itu antara tagline garasi yang baru lepas ni. Ada orang-orang tak sependapat, saya bawa. Untuk pengetahuan saudara, saya dengan Tan Sri Johan tak semua benda kami sependapat. Kalau Kelai ni tuan-tuan, cuma tak mau live lah. Dia guru saya. Tapi kalau banyak benda tak boleh lah. Bertekak dalam phone, minum kopi bergegar-gegar, cawan teh dia nak mengawal marah kau dulu aku ajar jadi wartawan, hari ni kau bantah itu pandangan. Tapi arwah Tan Sri Zam pun begitu juga. Arwah Tan Sri Zam pernah meninggalkan meja bang.
tinggalkan saya punya marah sebab saya tak bersetuju dengan dia. Tapi saya call, saya kata Tan Sri, jangan, tak adalah cara. Jadi tak bersetuju ni tuan-tuan, bukan saja dengan kawan, murid dan guru sampai kepada penghujung hayat pun ada yang tak setuju. Tapi kita tetap hormat. Lawan pun kadang-kadang menjadi guru, apatah lagi guru. Terima kasih Abang Azri kerana sudi datang. Terima kasih. Hampir 5,000. Kita reach yang tertinggi berapa tadi? 5,000. Kaji. Terima kasih. Kaji, jangan keji. Ya, belajar perlahan-lahan. Belajar. Okay? Terima kasih semua yang memberi dan mengambil manfaat. Oh, original. Original. Saya duduk dekat, saya boleh bukti. Ori. Boleh sah nampak. Ori, bang. Dan vintage. Tapi anak muda ingat, negara ni tak boleh jatuh ke tangan yang salah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Pertahankan kedaulatan negara. InsyaAllah.